Salam sejahtera kepada para penonton, terutama kepada pensyarah yang terhormat iaitu Sir Wan Arifin Wan Yon. Kumpulan kami telah melakukan tugasan ilmiah untuk subjek CTU 554 dan kami memilih objek warisan bertulis dari Sarawak iaitu stem hasil Sarawak pada tahun 1840-an. Sebelum memulakan pembentangan, saya sebagai wakil kumpulan ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan untuk tugasan ini. Pertama sekali ialah ketua kumpulan iaitu Gordon Ngang Misin, diikuti dengan Loli Gading, Priscilia Itau, Muhammad Afif bin Azam, Muhammad Fatuddin Faisal dan Muhammad Rabani. Di zaman pemerintahan keluarga Brooke, pemerintahan Sarawak telah diketuai oleh Raja Brooke. Kehadiran Brooke dan pentadbirannya membawa kesan terhadap peradaban masyarakat di Sarawak. Stem hasil Sarawak telah diperkenalkan oleh Brooke di Sarawak dan ia merupakan tajuk utama bagi kajian ini. Oleh hal demikian, tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti kegunaan stem hasil Sarawak. Stem hasil Sarawak ini adalah amat penting bertujuan sebagai mata wang di era tersebut. Tujuan latar belakang kajian ini adalah untuk mengenal pasti tentang sejarah pengeluaran stem hasil negeri Sarawak. Dalam kajian ini, kami telah memperolehi pelbagai maklumat baharu mengenai sejarah pengeluaran stem tersebut. Stem hasil negeri Sarawak ini diwujudkan oleh pemerintahan zaman James Brooke. Stem hasil negeri Sarawak ini diwujudkan bagi membantu negeri tersebut membayar cukai tertentu. Seterusnya, stem ini juga amat popular pada zaman dahulu kerana zaman dahulu kebanyakan sistem untuk menyampaikan maklumat adalah kaedah surat menyurat. Untuk bahagian penyata masalah kajian, penyata masalah yang pertama ialah golongan masyarakat yang tidak menyedari akan nilai kepentingan budaya warisan ataupun sesuatu objek yang telah dipergunakan pada zaman dahulu. Penyata masalah yang kedua ialah isu-isu yang wujud di dalam penyelidikan bagi memenuhi kehendak kajian. Kajian ini telah dilaksanakan agar dapat menjawab persoalan yang wujud di dalam penyelidikan dan persoalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rabani bin Muhammad Salim ingin membentangkan tentang dua topik iaitu objektif dan kaedah penyelidikan. Dalam objektif kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif seperti yang berikut iaitu objektif pertama ialah mengenal pasti kegunaan stem-stem pada zaman pemerintahan dan penjajahan Sarawak. Selain itu, objektif yang kedua dalam kajian ini adalah mengetahui kepentingan kewujudan stem tersebut dan penciptanya di Sarawak. Objektif yang ketiga ialah mengenali dan mengingati objek warisan budaya. Bagi bahagian konsep asas pula, konsep asas kertas kajian yang telah dilakukan ini berdasarkan sistem kerajaan negeri Sarawak. Kami mengkaji mengenai cara pembentukan sistem stem serta kepentingan kegunaannya pada zaman terdahulu di Sarawak. Kami juga mengkaji bagaimana penggunaan stem dapat menstabilkan ekonomi negara khasnya di negeri Sarawak ketika itu. Tambahan pula cara masyarakat untuk mengenali dan senantiasa mengingati objek warisan budaya tersebut. Dalam kaedah penyelidikan, dalam kajian ini kami telah menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kualitatif, dalam kajian ini kami telah menggunakan satu kaedah iaitu melayari internet. Melayari internet adalah sumber kualitatif kami dalam kajian ini kerana terdapat maklumat yang lebih spesifik dan benar berbanding dengan sumber lain yang kami perolehi. Dalam kaedah kuantitatif pula, kami telah membuat satu borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan mengenai kajian kami iaitu stem kerajaan negeri Sarawak pada masa pemerintahan Charles Vainer Brooke.
Seterusnya, untuk dapatan kajian, kumpulan kami telah membuat satu borang soal selidik dan disebarkan secara atas talian dengan menggunakan Google Form. Kami memperolehi hasil maklum balas yang telah kami edarkan kepada 34 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar UiTM Kampus Semerahan 1. Selain daripada itu, kami juga mendapat data dengan membuat rujukan daripada bahan-bahan yang ada di dalam internet dan buku. Akhir sekali, kumpulan kami membuat lawatan kertas kerja ke Borneo Culture Museum di Kuching, Sarawak untuk mencari sumber dan maklumat tentang objek tersebut lebih tepat. Soalan-soalan yang disediakan di dalam kajian ini adalah untuk memenuhi dan menjawab objektif-objektif kajian ini. Soalan yang disediakan dibahagikan kepada 5, iaitu yang pertama, pernahkah anda menggunakan sistem STEM pada zaman sekarang? Yang kedua, pernahkah anda membaca tentang STEM Kerajaan Negeri Sarawak di Borneo Culture Museum? Dan soalan yang ketiga adalah, adakah anda pernah membaca atau mengetahui tentang objek warisan bertulis iaitu STEM Kerajaan Negeri Sarawak pada masa pemerintahan Charles Vannerbroek yang dikeluarkan pada tahun 1869? Soalan yang keempat, adakah anda mempunyai objek warisan bertulis di rumah? Dan yang terakhir adalah, adakah anda rasa sistem STEM ini masih relevan pada masa kini? Berdasarkan catapai di atas, ia menunjukkan hasil daripada soalan nombor 1 di mana daripada 34 responden, hanya 6 responden yang pernah menggunakan sistem STEM pada masa kini berbanding 26 respon lagi yang tidak pernah menggunakan sistem STEM. Di sini kita dapat simpulkan kegunaan STEM kurang digunakan oleh generasi baru kini. Selain daripada itu, jika kita lihat gambar rajah pie chart di atas, ia menunjukkan hasil tinjauan daripada soalan nombor 2. Berdasarkan jadual di atas, 34 daripada responden pernah membaca maklumat tentang sejarah STEM Kerajaan Negeri Sarawak di Borneo Culture Museum yang juga merupakan jawapan majoriti berbanding 13 dan 5 orang responden yang masing-masing memberi jawapan tidak pernah dan kurang pasti. Untuk hasil tinjauan daripada soalan nombor 3 pula, majoriti responden menjawab tidak pernah mengetahui tentang objek warisan bertulis iaitu STEM Kerajaan Negeri Sarawak pada masa pemerintahan Charles Vannerbroek yang dikeluarkan pada tahun 1869 iaitu sebanyak 16 orang responden. 15 responden pula menjawab jarang membaca atau mengetahui tentang sejarah tersebut, manakala hanya 3 responden yang pernah membaca dan mengetahui tentang sejarah STEM pada masa pemerintahan Charles Vannerbroek yang dikeluarkan pada tahun 1869. Seterusnya, untuk soalan nombor 4, seramai 20 responden daripada 34 responden tidak mempunyai objek warisan bertulis di rumah mereka, diikuti dengan 8 responden yang mempunyai objek warisan bertulis di rumah dan 6 orang responden yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai objek warisan bertulis di rumah mereka. Akhirnya, hasil kajian daripada soalan nombor 5, majoriti responden dengan jumlah peratusan sebanyak 38.2 iaitu 13 responden menganggap sistem STEM ini masih lagi relevan dan masih lagi dapat terus digunakan pada masa kini oleh masyarakat. Diikuti dengan jawapan tidak pasti iaitu sebanyak 12 responden dan jawapan tidak relevan daripada 9 responden. Kesimpulannya, STEM adalah perkara yang amat penting di masa dahulu maupun sekarang kerana ia dapat membantu sesebuah negara itu mendapat hasil untuk membayar cukai tertentu. Hasil daripada kajian yang telah kami lakukan juga, ia dapat memberi pengetahuan yang luas terutamanya kepada generasi baru terkini. Secara umumnya, banyak generasi kini tidak mengetahui tentang sejarah kewujudan STEM hasil negeri Sarawak pada zaman pemerintahan James Brooke. Dengan adanya hasil kajian ini, kami berharap ia dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat kepada generasi muda yang akan datang. Ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar dan menonton pembentangan kumpulan kami.